Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey tak ni? Dengar kan suara kita orang? Itu mute tu. Dengar. Boleh start. Okay, boleh start? Boleh. Okay, selamat malam dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Fahmi Tajuddin selaku Jurutera Tenaga Nasional Berhad serta rakan-rakan sekalian. Okay, untuk pengetahuan Encik Fahmi, kami merupakan pelajar tahun 3 semester 2 dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik di Universiti Tun Hussein Onn, Malaysia. Dan untuk makluman pihak Encik juga, sesi ini merupakan sebahagian daripada tugasan bagi kursus jurutera dan masyarakat di mana kami perlu menemui juga seorang jurutera dengan beberapa persoalan yang kami akan kemukakan kemudian. Jadi pertama sekali, lebih eloklah sekiranya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okay, nama saya Lionel Jason Abdul Rahman, berasal dari Kuching, Sarawak. So nama saya Muhammad Ali Bazri Bukhari daripada Terengganu. Nama saya Muhammad Faris bin Nordin daripada Batu Pahat, Johor. Nama saya Muhammad Rashad Uzaini bin Azmi, berasal daripada Kulim, Kedah. Saya Nabila binti Muhammad daripada Johor Bahru, Johor. Saya Nurul Izzati binti Ahmad berasal dari Kedah. Okey, seterusnya sesi diteruskan lagi dengan sedikit pengenalan ringkas daripada jemputan kita iaitu Encik Fahmi. Saya Muhammad Fahmi Rustin, berasal daripada Terengganu. Baik, sesi diteruskan lagi dengan sesi soal jawab daripada pelajar ke jemputan kita iaitu Encik Fahmi. Okay, soalan yang pertama. Okey, Encik Aku rasa Fahmi. Faris. Ya, Aku saya. kata Fahmi tu tak Fahmi kenalkan diri. Maksud saya tu macam bekerja tu. Kiranya daripada company mana macam tu lebih kurang lah. Pangkat jawatan. Maksudnya Boleh. maksudnya experience dalam pekerjaan lah. Kalau boleh sedikit kalau boleh pengenalan ringkas lah. Alright, first saya bekerja di Tenaga Nasional Berhad, TMB. First saya punya position OAC, Waylift dan juga Land Management di TMB Kepuk, Kuala Lumpur. Lepas tu saya bertukar unit ke 11 kV Supply Planning dan selama 2 tahun, dan seterusnya saya bertukar ke Maintenance Executive 11 kV di Kuantan. Overall daripada start saya mula kerja tahun 2017 hingga sekarang lah, lebih kurang 3 tahun lebih kurang. Teruskan ni di Kuantan je lah. Satu lagi nak tanya, kiranya sebelum kerja TMB ada kerja di mana-mana tak? Sebelum kerja TMB? Ada kerja sebelum TMB tu, tapi bukan dalam bidang engineering lah. Maksudnya saya dalam bidang sales dan marketing. Dulu Cik study kat mana? Saya study di Tati University College, Kemaman, Terengganu dalam bidang Bachelor in Electrical Technology. Sebelum Cik melanjutkan pelajaran sarjana muda, sebelum ini Cik diploma ke, STPM ke? Saya foundation in engineering dekat Tati juga. Okey, baik.
Ada lagi soalan yang nak ditanyakan kepada Encik Fahmi berkenaan pengenalan ringkas dia? Tak ada lah kot. Ada Zafi ke nak tanya apa background ke ataupun just macam biodata lah. Kira ada nak tanya Cik Fahmi ke. Ada tak? Nasihat ke? Tak apa, kita terus kepada soalan yang kita nak tanya tu lah kan. Kita terus ke soalan tu. Boleh? Right, so soalan pertama daripada Saya, Faris. Okay. Okey, Encik Fahmi, saya ada satu soalan nak tanya. Macam mana dan bagaimana Encik Fahmi boleh ceburi dalam bidang engineering ini? Okay. Alright, first after SPM saya dapat tawaran dengan UMT, Diploma Perikanan, tapi rasa macam tak fit dengan field lah. Jadi ambil bidang Marine Bioteknologi ni, dan saya ambil di start tak request UiTM apa-apa, saya ambil lah swasta IPTS punya IPT. So bila masuk IPTS ni kita tengok swasta di Terengganu dengan tengok market job selepas, maksudnya kita punya future punya market lah, kita tengok dalam 5 tahun datang, 6 tahun datang, sebab masa kita baru habis belajar. Bila tengok balik mungkin kena selam diri ni dalam bidang kerja. Itu tak decide lagi, otherwise nak ambil electrical, civil, mechanical, anything lah maksudnya, tapi kita target untuk kita tak ada apa-apa maksudnya tak menjurus ke mana-mana lagi lah. Bila dalam foundation ni kita nampak kita punya basis tu setakat mana, maksudnya kita kefahaman kita mana. Bila foundation ni dia macam general, bukan more to setiap satu, maksudnya dia am lah. Bila tengok rasalah kita tengok ni electrical, memang masa foundation tu kita belajar surface je pasal electrical, lock apa, lock gate semua sekali, tapi bila masuk dalam lagi kita seminar. Maksudnya option memang banyak. After foundation boleh pilih ke mana-mana. Otherwise kalau nak keluar daripada tadi pun boleh masuk ATM ke, DHM ke, ATM, otherwise maksudnya kita still pilih tadi. Kat tadi tu electrical ni kita macam batch pertama sekali, macam banyak kelebihan sikit lah. Bila batch pertama ni dia ada try and error, tapi memberi peluang kepada saya lah. Dari segi engineering ni ayah pun mechanical, sepupu, family ramai yang dalam bidang engineering, jadi yang pengaruhkan kita lah engineering. Okey. Okey, untuk soalan kedua, saya boleh teruskan kan? Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, macam mana Encik Fahmi balancekan dari segi sosial dengan technical punya aspek dalam engineering bila bekerja? Alright, so ni saya biasa kalau orang tanya soalan gini kan dari film. Masa universiti, masa dekat college, first sekali saya memang aktif dalam persatuan. Persatuan biasa saya aktif dalam persatuan dalam kelas siswa, dalam tidak cakap. So itu saya dah cakap yang kita panggil kemasyarakatan. Bukan kita college ni belajar je 100%, kan kita 5 tahun dulu kat college nak kena belajar je lah. So saya bukan jenis yang macam tu, saya jenis macam yang suka explore. So dari segi sosial nak relate kepada bila kerja ni, maksudnya dalam, saya ambil contoh dalam silat, kita mengajar dan belajar, kita berhadapan dengan orang yang kadang-kadang lebih tua daripada kita dan ada yang lebih muda daripada kita. Dan bila kerja ni, kita nak tahu, kita memang macam mana sekalipun akan ada yang staff romo daripada kita dan juga yang muda daripada kita sikit. So macam mana kita nak tackle tu, just masa dalam persatuan, masa kita belajar tu dah aktif dalam persatuan, kita dah tahu macam mana nak tackle hati orang ni untuk dia follow kita kan. So macam itulah kita dapat kelebihan ni. So social macam
percakapan kita, dari segi gerak badan kita, macam body language kita nak kata orang segi soft skill, kita kena ada lah maksudnya. Karena saya biasanya mostly kalau orang kata macam mana kerja nanti, at least masa belajar dia aktif dengan ustaz tu. Yang penting soft skill tu memang ada kelas yang belajar soft skill dengan sehari-hari, melainkan dia aktif di dalam sekolah. Right. Contohlah dari social tu, masa saya bekerja as a sales atau marketing, so bila sales ni kita kena approach dengan orang public, so masa tu kita malu tu kita letak, tapi kita berani kat diri. Ni bila kita kerja nanti, kita nak connection kita bukan dengan orang yang kita kenal je, dengan orang yang tak kita kenal, especially macam kontraktor, konsultan, pemaju macam kita kan. Cik, saya nak tambah sikit boleh? Boleh. Semasa sejarah cik, sepanjang cik bekerja ataupun study dulu, cik pernah tak rasa macam nak give up di antara pertengahan perjalanan cik tu lah kiranya? Cik pernah tak rasa penat sangat ataupun rasanya tak boleh bawa sangat engineering ni, ataupun time cik kerja, cik rasa macam penat sangat nak kerja di bidang ni? Pernah tak rasa? Alright, biasalah kadang-kadang kita ni manusia, kadang-kadang rasa semangat tu lain macam tapi tiba down. Benda tu biasa normal, tapi kita kena back to basis balik. Maksudnya macam mana cara kita nak avoid problem dan kita tackle problem. So, kalau boleh, kalau ada masalah tu, kita jangan bagi lah daripada masalah. Kita selesaikan masalah tu dengan kaedah-kaedah yang betul. Contohnya sebab apa, kita dah, contohlah saya bila saya suka relate dengan tuan, so bila dalam persatuan kita ada sesi yang kita, so kita masa belajar pun jadi, cuma dari sudut saya sebab kita orang first batch, jadi tak ada seni dan tak ada junior. Jadi cara mana kita nak belajar ni adalah minta bantuan daripada lecturer. Give up tu tak ada down sangat. Yang penting time management jadi. First tu mungkin kita belajar electrical, belajar elektronik, basic kecil-kecil je. Tapi more to formal cuma masuk dah third year, fourth year ni more to FYP, subject relate dengan bidang. Choice satu option course lagi masuk banyak. Jadi time management dengan kita psikologi nak tackle problem tu, kita kena pakai lah sikit je. Soalan yang ketiga. Okey, Encik Fahmi, saya nak tanya, Encik Fahmi ada tak nampak perubahan sejak beberapa tahun kebelakangan ni terhadap engineering, dan macam mana Encik Fahmi melihat perubahan tu pada masa akan datang selepas pandemik COVID-19? Alright, okay, so dalam TMP ni saya sendiri dengan kerja belakang TMP ya. So dalam TMP kita sentiasa maksudnya kita ada visi dan misi company, ada aspirasi company. Yang benda tu keep changing untuk kelebihan company. Dulu mungkin kita di bank ada pengurus kawasan, PM, manager negeri. Bila nanti MBP saya tengok sebelum saya masuk ni dia ada lebih ya, masuk tak ada macam narrow sikit, jadi daripada jadi gambar pos jadi gambar pos. Sekarang still change untuk adapt business right. Mungkin kita pakai tenaga kerja kita, maksudnya pakai staff kerja program kita dah track yang kita bagi peluang kerja
Maksudnya rakyat kita kan banyak kerja, jadi kita pun kita kepada kontrak-kontrak TAB untuk laksanakan kita jagalah di capex. So di akan datang kita dah macam mungkin ada yang kurangkan staff bekerja semua sekali. Kita macam research pengurusan macam kita ialah sekarang ni kita nak break the chain. Maksudnya mungkin kita face to face dengan tapi sekarang kita mau tu macam dulu kita meeting semua sekali pergi ke di sini. So sekarang ni macam buat sekali lah Webex meeting apa Cisco semua hal tu ada. Kadang-kadang benda dari segi sudut bisnes which is boleh penggunaan kewangan kampung. Maksudnya proses itulah maksudnya. Okay, jadi Cik, saya nak tambah sedikit. Sepanjang pandemik ni berlaku, ada tak perubahan yang Cik rasa di tempat kerja sendiri? Orang kata kalau TNB, contohnya bidang engineering ni dia tak akan terlibat sangat sebab nak tak nak ianya berjalan juga sebab melainkan ianya di bidang lain seperti bisnes, barulah ia akan affect dari segi pandemik lah. Jadi di pihak Encik, pekerjaan Encik rasa ada tak terkesan tak dengan pandemik ni berlaku? Alright, dari segi terkesan ada macam pula dari segi kewangan tu tak ada masalah lah. Maksudnya dari segi perjalanan kerja SOP ada perubahan lah. Dari segi paran masa kerja tu setakat ni dia tak dapat. Maksudnya macam saya kata tadi lah, direct dari segi itulah kalau kita ada meeting ke apa, kita terpaksa meeting Webex macam ni, dari segi cabaran dia tu internet lah. Kadang-kadang so bila cakap tu kadang-kadang kita takut key point kita yang kita present key point kita tu lost. One of beza dulu dengan sekarang. Betul? Alright, terima kasih. So soalan yang seterusnya. Arsyad. Okeylah, soalan saya kan seperti mana kita tahu kita berdepan dengan pandemik COVID-19 lah. So apakah cabaran Cik Fahmi semasa bekerja berdepan musim pandemik ni? Ataupun cabaran sepanjang career Cik Fahmi sepanjang as engineer? Okay. First kali saya ambil cabaran dari segi dulu. First kali saya cakap tadi boleh saya duduk di jawatan sebagai di manager. Dan next balik apply teknik tukar ke maintenance, bukan tukar ni sebabkan disiplin ke apa tak jadi path. Kalau kita nanti ambil boleh first jadi so now mungkin dah berubah, kita kena cari path kita which is kalau ada dalam sebelum dan planning kita akan hadap masalah indicator tapi macam saya akan ke rasa posisi ni pula macam mana, maksudnya apa challenge dia. So seperti ni dengan konsultan supaya ambil dia kita dia ada
yang ada title IR, yes, consultant punya orang lah. Challenge dia orang maksudnya kita nak fahamkan dia orang ni dah bekerja. Tapi peraturan-peraturan yang baru, keperluan-keperluan yang baru. Maksudnya dari segi kalau orang panggil jenis ilmu satu yang lama, dia tak nak team adapt yang idea baru kita, dia nak adapt yang lama. Consultant. Now, more kepada saya kena format cadangan design macam TN betul. Bila sekarang operation maintenance, lain lah kita tak ada urusan dengan consultant, tapi kita akan urusan dengan kontraktor. Kita bukan saya nak kata uneducated, tapi business thinking punya person. Dia tak tengok orang kecil macam mana, tapi dia dulu dia nak kerja, dia kerja jalan dengan mudah, dia dapat ada macam so now sekarang pasangan PMB juga kita nak adapt macam mana nak face problem yang antara kontraktor dia buat kerja masalah ni macam setelah saya ambil saya nak kena adapt, kena contoh bila duduk projector ni first sekali repair lah kan, repair dengan maintenance kenderaan. So nak repair tu kita kena tahu dekat mana nak kena, mana defect dia, dekat mana problem. Then second thing saya kena fikir test ni. Jadi diduskan breakdown ke, diduskan load apa. Second thing saya kena fikir time management, maksud mana bila nak bila nak maintain dan so kena fikir kemudian posisi lain dia punya pengalaman position yang you are supposed tiba-tiba restructure big hingga nanti apa berapa tiba-tiba ni ada belajar maksudnya mungkin dalam 3 tahun belajar banyak IT apa masalah berapa challenge demi berbeza kadang-kadang uang staff juga untuk kadang-kadang jawang lah, maksudnya dalam confined space background pekerja macam mana kalau staff tak pun dia pergi ke mana siapa dia kita tahu dia ada kontak ke orang ni salah satu yang Okay, soalan seterusnya dari saya sendiri. Saya nak tanya Cik, sepanjang kerjaya Cik sebagai seorang jurutera, apakah pengalaman yang Cik paling tak pernah, yang Cik susah untuk lupa, yang paling bermakna lah sepanjang kerjaya Cik sebagai seorang jurutera? Masih di KL, saya sekali lepas apa ada kali ni macam yang famous lah, you tahu 1MDB ataupun Tun Razak Estate dekat KL kan. Dalam bangunan-bangunan tu saya as one of yang merancang beri bekalan elektrik lah dalam tu. Satu maksudnya kita pergi situ kawasan situ kosong, kita akan tengok bangunan sini and then second one mesti KL juga. Kalau you tahu sekarang ni penjaga budi berhadapan dengan Berjaya Square, penjaga budi di Bintang City. So situ one of saya yang memberi bekalan. So
hotel. Cik, macam bukanlah kata bangga tapi maksudnya jadi one of bangunan tu tak sempat habis kita rancang ataupun yang beri Dia terlibat lah dengan terlibat dengan pembangunan tu lah maksudnya. Macam kita panggil macam mega project, big project. Baik. Right. Soalan seterusnya. Ni soalan tambah, soalan Encik, saya ada soalan nak tanya. Encik Fahmi kan sekarang kan sebagai engineer di TNP kan. Jadi saya nak tahulah apa perancangan Encik pada masa yang akan datang. Adakah Encik macam akan sambung belajar ke untuk ataupun apa perancangan Encik macam nak naik jawatan ke macam tu. Maksudnya planning career path lah maksudnya. Right. Untuk future planning kali bukan macam macam saya minta tukar ke Tuan Tani asalnya dia dah dapat ni, saya rasa dekat dengan contohlah sini Universiti Balai dekat UMP. So kadang-kadang kita fikir untuk dah berbincang macam mungkin further study in master. Master bukan dalam bidang logik lah, master kita rasa nak ambil yang something yang ambil try master BA, MBA business lah maksudnya, dia akan try master. Sebab you kena faham macam ni, bila dah sampai satu tahap tak akan mampu fikir engineering knowledge. Maksudnya pernah one of my family pernah buka pasal macam mana sekalipun buat kerja engineer, macam mana sekalipun DA tapi mungkin kalau dari segi saya nak contoh dah sampai age stop dengan engineer, dia akan masuk position yang business ke human ke belajar sudut business. So, business terlibat dengan tu yang kerja macam di bidang procurement, saya kata ni duduk di bidang finance. Maksudnya bukan terlalu for dengan cost tapi manage lah maksudnya. Bila kita dah rasa lama duduk bidang ni, cubalah pula duduk bidang lain tapi still maksudnya business in engineering macam tu. Okay, saya ada soalan terakhir lah, dan soalan ni mungkin di luar sedikit lah daripada perbincangan kita. Saya nak tanya, Cik, pengalaman dengan pointer, Cik rasa betul lagi penting sebelum kita nak mulakan pekerjaan? Pengalaman dengan pointer, kalau nak tahu pointer saya tak ada lah, tak ada pointer 5, pointer 7, betul. Just biasa-biasa je. Cuma saya suka dengan pengalaman lah. Contoh saya ambil satu kan, masa saya belajar saya tak tahu ada buat ni semua technical course kan macam semua electrical punya course. Alright, cantik. Okay. Masa saya study dulu kat Tati, sebab memandangkan kita orang first tu macam lecture kita kan nak try and error lah. Dia kata apa kata kita buat satu lab di aktiviti lain, institusi lain yang mana dia rasa mana-mana universiti tak pernah buat. Contoh voltage, kita buat kerja switching. Tapi kalau you tahu switch je, break switch je, operate genset, transformer, testing, jointing cable, which is benda tu memang tak ada pun dalam kita punya subject course. Betul lah, yang subjek high voltage, kan? Kita belajar macam operate
paper sebab kita tahu as an engineer kita tak buat pun kerja tu. Okay, macam saya sekarang ni as an engineer kita tak buat pun kerja jointing cable, kita kerja testing, tak buat pun kerja switching connection. Tapi yang saya rasa menjadi pengalaman paling penting masa saya belajar, saya buat benda genset. Semua sekali kita tahu masa kita nak buat kerja mungkin ada rasa takut, so kita memang ni kita kena tahu kita bermain dengan electrical yang mana sebab maksudnya kita dah tahu risiko segala risiko. Kita bila bekerja ni nak arah orang buat ni, arah staff ni buat ni, kita rasa macam kita fikir wah ketakutan risiko mungkin macam-macam jadi so bagi saya pengalaman tu lagi penting, especially kalau praktikal lah nanti kan LI. Dalam LI tu one of experience saya saya masa industrial training as course oil and gas company. So maksudnya tapi ada lain tu kita dapat pengalaman tu. Tapi pengalaman tu memang penting, maksudnya banding dengan pointer tu conflict tu kadang-kadang soft skill tu dia kurang sikit, pengalaman tu kurang sikit dan kurang masuk. Okay. Masukkan cik, saya tertanya-tanya sebab saya ada pernah dengar orang kata kalau engineer ni kalau dalam bidang pekerjaan dia tak akan terlibat pun dengan dari segi proses pembuatan, maksudnya dia akan terlibat pun dari segi technical part. Tapi engineer ni akan terlibat dari segi dia punya lebih kepada theoretical. So cik rasa cik setuju ke dengan pendapat tu? Kalau saya pun nak tanya juga daripada seorang engineer, macam mana cara kerja seorang engineer sebenarnya? Okay, kalau kata theoretical boleh kata 50% tu tak adalah sampai tahap 50% sebab dia depends on dia career nanti macam mana. So let's say contoh saya orang kata kena hafal kerja flow lah, kena hafal flow ni lah kan. Even you punya untuk hafal ni punya masa kita belajar dulu lah berguna mereka method dia pun macam tu lah. Tapi contoh ni teori untuk pengetahuan macam mana benda tu jadi dia ambil bulan-bulan benda tu dia nak apply masa kita ada orang yang lebih senior daripada bila dia buat ni dia nilai. So bila ikut teknik bila dekat start kita buat ambil kadang so which is pengalaman tu bekerja tu kita kena belajar dari dunia seni. Selain kita mesti belajar kita kena seni pengalaman tu dia nampak kita tak nampak dia mau praktikal lah. Kalau kita masuk kerja ni jangan buanglah apa yang kita belajar tu, kita kena simpan lagi. Okay, baik. Saya buka soalan kepada yang lain. Ada yang nak tanya soalan ke? Tiada. Tak ada Tak ada. Ni boleh teruskan kot. Tak ada soalan? Alright. Okay, so dengan ini berakhirlah sudah sesi kita pada malam itu. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Fahmi kerana telah sudi menjadi jemputan kami pada malam ini. Jadi sebelum kita bersurai, diminta semua untuk bersedia bagi sesi bergambar. Alright, so Faris bergambar. Okay. Gambar online. Gambar online. Gambar online. Kita semua on kamera.
untuk ambil gambar. 1, 2, sekejap. Nel Tiga cakap dah 1, boleh. 2, 3 Nel. Dah tulis. 1, 2, 3. Balik pegang balik. Okey dah. Nak ambil gambar ke? Dah, Kira dah. tu. Cuma nak ambil gambar masuk dalam IG je lah kot. Dah kena. Sebenarnya untuk pengetahuan lah, sebenarnya Fahmi ni senior. So Sini apa? Sekolah. senior sekolah menengah lah. Sebenarnya tak sebab tapi kenal lah. So ada peluang tu kita minta tolong Fahmi lah, tolong kita nak interview kan. So mungkin lagi kan. Mungkin ada apa-apa tu kan? Mungkin ada apa-apa tu kan? Tak ada dah. Okey, dengan ini sesi kisah malam ni bersurai dan terima kasih kepada Encik Fahmi lagi dan terima kasih semua. Right. Cuma tak ada makan-makan Terima lah. kasih. Alright. Okay. Bye. Terima kasih. Bye. Bye.